Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kereta ini sudah 6 bulan parking. Masalahnya ialah timing bel putus. Injap exhaust bengkok satu dan top overhaul. Head gasket pun mau ganti. Injap exhaust Rp20. Head gasket satu set Rp80. Timing bel Rp101. Satu set dengan oil seal dan lain-lain. Distributor ganti baru. Ini adalah butir-butir yang terdapat dalam kotaknya. Ini distributor yang telah rosak dan yang baru sudah dipasang di kereta. Ini butiran ignition coil. Setelah digunakan ia cepat panas kerana tidak sesuai. Ini sesuai untuk yang contact point. Ini ignition coil yang baru terpaksa saya tukar dengan yang lama. Ini distributor baru. Ini spark plug baru. NJK G-Power. Hasil bedah siasat mendapati timing bel putus. Harga timing bel dari Rp47 hingga Rp150 mengikut kedai. Cara menguji distributor yang baik. Apabila kutub yang sama, jarum multimeter tidak bergerak. Apabila kutub bertentangan, ia bergerak. Tetapi apabila kedua-dua kutub bergerak, bermaksud dia rosak. Sebelum memasang timing bel, kita pastikan tanda itu betul-betul pada kedudukan yang tepat. Tanda putih di badan dan tanda putih di gigi haruslah sejajar. Tanda itu boleh dinampak dengan jelas apabila kita lap dengan kain kering. Saya sengaja letak tanda putih supaya ia lebih jelas. Lepas tu kita tengok di bahagian bawah. Ini tanda di bahagian bawah. Tanda di gigi dan pada badan hendaklah sejajar. Sama seperti di atas. Setelah posisi gigi sudah tepat, bolehlah pasang timing bel. Alhamdulillah, bab yang paling penting sudah selesai dan kita mula memasang timing bel. Ini adalah bunyi enjin hari pertama dipasang. Untuk memastikan prestasi enjin berada di tahap optimum, saya menambahkan mechanic oil stop leak ke dalam enjin kereta. Dulu ia dikenali sebagai Pro 8, sekarang dikenali sebagai mechanic oil stop leak. Penghilang mengesorkan untuk kereta di bawah 2000 cc sesuai untuk satu botol mechanic oil stop leak. Satu botol isinya 350 ml, tetapi setelah saya sukat dia hanya 200 ml kerana yang 150 ml melekat pada botol. Ketika saya menyalin oil stop leak ke dalam tin, maka oil stop leak akan berkurang masuk ke dalam enjin, yaitu lebih kurang 160 hingga 170 ml dan bakinya melekat pada tin. Inilah bentuk fizikal oil stop leak. Ia seperti agar-agar. Mechanic oil stop leak menunjukkan kesannya selepas pemanduan 700 km hingga 800 km. Isi kandungan dalam botol ditulis sebanyak 350 ml. Tapi sebenarnya apabila kita tuang ke dalam enjin, ia hanya 200 ml. Ia menganjalkan kembali getah gasket dan oil seal yang telah keras. Saya telah mengujinya pada getah pintu, ternyata betul. Ia kembali anjal dan air tidak lagi masuk ke dalam kereta. Apabila saya menutup pintu, bunyinya tidak terlalu bising. Menurut teori, kesan
mechanic oil stop leak dapat dilihat setelah berjalan 700 hingga 800 km. Selepas 800 km, saya akan memuat naik lagi video menunjukkan hasil keputusan menggunakan mechanic oil stop leak. Selepas kurang lebih 800 km, saya mendapati ada kesan putih di bawah penutup minyak enjin. Ini berlaku kerana head gasket saya tidak letak gam silikon. Kalau mengikut teori, memang head gasket tidak perlu diletakkan gam, tetapi mungkin head gasket saya sudah tidak rata. Untuk mengelakkan kereta saya mengalami kerosakan yang lebih teruk, saya mesti menggunakan mechanic radiator stop leak. Tanda-tanda radiator bocor kita nampak sendiri, air seperti tea susu. Saya menggunakan 1 botol radiator stop leak dan 2 botol air coolant yang warna hijau. Sebelum menggunakan radiator stop leak, saya membilas tangki radiator dengan air sehingga air yang tea susu menjadi jernih. Saya menggunakan lebih kurang 3,5 botol air pipe untuk membilas tangki radiator. Botol mineral yang isinya 1,5 liter. Nampaknya air yang keluar sudah mulai jernih dari dalam radiator. Saya memasang palam air dan akan mengisi mechanic radiator stop leak ke dalam tangki radiator. Penutupnya agak sukar untuk dibuka, tetapi ia adalah terbaik untuk saya. Selepas dibilas, saya menuangkan dulu radiator stop leak. Kemudian saya akan tuang 2 botol coolant warna hijau ke dalam tangki radiator. Untuk mendapatkan radiator stop leak 100% ataupun di tahap maksimum, saya tuang coolant ke dalam botol radiator stop leak dan menggoncang-goncang dan menuang airnya ke dalam radiator. Dengan ini saya akan dapat perlindungan maksimum daripada mechanic oil radiator stop leak. Setelah itu saya akan tuangkan air biasa ke dalam tangki radiator sehingga 1 cm dari paras maksimum. Running 10 menit. Tunggu 10 menit. Setelah bertungkus lumus mencari, akhirnya ignition coil yang lama saya telah jumpa. Masalah coil cepat panas telah selesai. Untuk prestasi enjin lebih cemerlang, saya menggunakan nano pure sintetik 100 ml yang disarankan oleh pengilang. Kita akan buat contoh seperti dalam iklan. Betulkah gegaran enjin akan berkurang setelah diisi dengan pure nano sintetik?
gunakan untuk kegaran. Sebelum diisi, ya tidak boleh diletak di atas engine. Gitulah Akan meluncur jatuh. Dan silakan dalam iklan kita saksikan apa akan terjadi. ini bisa ya. Nah, film letak gegaran spesifik. Saya nampak tegar. Oke, jangan berlengah lagi, kita tambah. Yang disyorkan penghilang 100 ml untuk kereta. Jadi saya akan coba 100 ml. Mana tuh? Oke, habis. Oke, motor engine kurang gegar sudah. Oke, setelah menggunakan nano, kita start balik. Oke, nampaknya nano sudah berkesan. Engine senang, mudah dihidupkan, lebih senang hidup. Dan gegaran pun kurang. Di sini biasanya pintu bergegar. Nah, ini pintu tiada bergegar sudah. Nampaknya biosynthetic nano sudah menunjukkan hasilnya yang bagus. Steering pun tidak bergegar. Dashboard pun tidak bergegar. Biasanya dashboardnya akan bergegar nih. Alhamdulillah. Inilah perkongsian saya. Perkongsian yang baik jangan disembunyikan, mesti dikongsi bersama-sama ya. Oke, terima kasih. Setelah kurang lebih 800 km perjalanan, inilah hasilnya. Bunyi engine sangat senyap.
santai.